Selepas lebih setahun negara bergelut dengan virus COVID-19 dan kita semua hidup dalam ketidaktentuan, akhirnya melalui perancangan rapi dan teliti, vaksin pertama akan tiba di tanah air Ahad ini. Melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan, setiap rakyat negara ini akan menerima suntikan melalui 3 fasa yang telah disusun. Ia sekaligus memberi sinar harapan agar rantaian penularan diputuskan dan pandemik itu dapat ditamatkan. Dengan objektif lindung diri, lindung semua, program vaksinasi terbesar yang pernah dilaksanakan di negara ini akan memastikan imuniti kelompok dapat dibentuk di dalam komuniti. Ia bagi memutuskan rantaian penularan dan akhirnya dapat menamatkan pandemik COVID-19. Ahad ini, vaksin Pfizer-BioNTech akan diperoleh dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri akan menerima suntikan pertama pada 26 Februari bersama petugas barisan hadapan. Melalui buku panduan yang dilancarkan ini juga, ia menyalurkan maklumat berkaitan yang perlu diketahui umum. Apabila semua orang telah dilindungi dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini berjaya dilaksanakan, impak positif akan mula kita rasai insya-Allah. Pelbagai sektor ekonomi akan dibuka semula. Seperti pelancongan. Kita boleh saling menziarahi. Aktiviti sukan juga boleh kita amalkan. Tetapi dengan mengamalkan norma baru. Inilah yang saya maksudkan apabila saya katakan bahawa vaksin COVID-19 adalah antara sinar harapan kita yang paling utama untuk kita menang dalam perang melawan COVID-19 ini. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini akan melalui 3 fasa. Fasa pertama akan melibatkan petugas barisan hadapan. Fasa kedua akan melibatkan kumpulan berisiko tinggi. Dan fasa ketiga akan melibatkan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas. Dalam hal itu, saringan alahan dan sejarah kesihatan lain akan dilakukan sebelum seseorang itu disahkan layak untuk menerima vaksin. Ia bagi memastikan individu yang tidak sesuai menerima vaksin tidak diberi suntikan. Selepas seorang itu diberikan suntikan vaksin, kita akan membuat pemantauan. Pertamanya, selepas saja disuntik untuk tempoh 15 ke 30 minit di pusat pemberian vaksin. Sebelum penerima vaksin tersebut ini benarkan untuk pulang. Dan untuk memastikan tiada reaksi alahan yang agak serius sejurus selepas menerima suntikan vaksin ini, maka mereka akan dibenarkan untuk pulang. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Muhyiddin menjelaskan hospital swasta sudah memberi kerjasama secara sukarela untuk menyediakan kemudahan kesihatan, sumber manusia serta kaki tangan dalam usaha memerangi COVID-19 sepanjang pelaksanaan proklamasi darurat. Jadi oleh sebab itu, walaupun di bawah proklamasi darurat ini peruntukan itu sudah disediakan, tetapi respon yang agak baik itu tidak memerlukan kita muat kuasakan apa yang ada dalam ordinan itu. Namun begitu, untuk kehadapan, kita juga nak menentukan supaya usaha-usaha kita ini agak berjaya. Maka kita juga akan melibatkan agensi-agensi kerajaan, NGO, ketua masyarakat untuk menggalakkan masyarakat mendaftarkan diri bagi penerimaan vaksinasi ini. Menteri Penyelaras Program Imunisasi berkenaan, Khairy Jamaluddin pula menjelaskan 312,390 dos vaksin Pfizer-BioNTech akan diterima Ahad ini. Dan kerajaan juga bersetuju merangka skim khas kecederaan vaksin selepas suntikan bermula. The Cabinet has agreed that the Ministry of Health prepare a special vaccine injury scheme which we will announce in due course. Singapura sebelum ini dilaporkan menyediakan program bantuan keuangan kecederaan vaksin berjumlah kira-kira RM30,500 bagi mereka yang mengalami kesan sampingan. Ia melibatkan pembayaran ganti rugi dianggarkan RM680,000 sekiranya seseorang meninggal dunia atau mengalami kecacatan kekal teruk. Di United Kingdom, skim pembayaran kerosakan vaksin memberikan perlindungan sehingga RM670,000 jika penerima suntikan cacat akibat vaksinasi.